نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد saya muliakan tuan-tuan barisan ahli berjemaah. InsyaAllah kita akan mendengar sedikit perkongsian yang mana kita akan menyambung pengajian kita, iaitu pengajian hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi, dan kita akan mensyarahkan serba sedikit apa yang terdapat di dalam hadis-hadis yang telah dikarang ataupun yang telah dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi, dan seterusnya kita mengambil faedah dan juga fawaid ataupun faedah-faedah yang boleh kita ambil daripada hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang pertamanya saya nak sebutkan yang saya mohon maaf kerana bulan lepas saya tak dapat hadir. Mungkin ada yang sebahagian yang dah maklum, bulan lepas saya kena COVID. Awal bulan 2 kena, sampai pertengahan 10 hari saya tak booster lagi, tak sempat ambil booster. Dia schedule booster pun saya tengah COVID. Jadi tak boleh lah. Lepas tu lepas habis COVID pula kesihatan saya tak berapa nak baik, dan saya dimasukkan ke ward sebabkan ada jangkitan pada paru-paru. Sebab long COVID tu lah. Sebab saya teruk masa saya kena COVID tu, kat 10 hari kuarantin tu, boleh kata 9 hari saya demam je, terlantar. Jadi keadaan tu tak berapa nak baik lagi, dan bila saya rujuk kepada hospital pun dia nasihatkan untuk saya masuk ward. Dan boleh katakan sepanjang bulan 2 tu kena COVID, masuk ward je lah. Jadi tak dapat, saya mohon maaf kepada pihak penganjur, pihak surau kerana saya tidak dapat hadir. Dan InsyaAllah Alhamdulillah saya keadaan pun dah semakin baik. Keadaan saya lah, walaupun kita tengok kes banyak sekarang ni, tapi keadaan saya Alhamdulillah semakin baik. Cumanya orang kata tak boleh nak cakap kuat sangat. Cakap kuat sangat dia macam nak semput balik. Jadi saya bolehlah bercakap slow-slow je lah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung pada hadis yang ke-27, yang mana pada hadis yang ke-27 ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita secara jami', secara keseluruhannya, apakah yang dimaksudkan dengan albir wal ithm, ataupun kita sebut sebagai kebajikan ataupun kebaikan, dan juga al-ithm ini adalah dosa, maknanya benda yang tak baik. Kalau kita perhatikan hadis ini, terdapat 2 hadis sebenarnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya ini. Baik, kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Nawas bin Sam'an, ada juga, boleh juga dibaca dengan baris bawah Sim'an, ada 2 cara baca, bil fathah wal kasrah. Maknanya nama ayah dia ni boleh baca dengan 2, baris atas boleh, baris bawah boleh. Radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sa'altu Rasulullah 'anil bir wal ithm faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas, rawahu Muslim. Baik, ni hadis yang pertama tuan-tuan, riwayat Muslim. Dan Al-Imam An-Nawawi dibawakan hadis yang kedua. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithm qultu na'am qala istafti qalbak albirru matma'annat ilayhi an-nafs wa atma'anna ilayhi al-qalb wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadr
wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Hadisun sahih rawainahu fi musnad al-imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin jayyid. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada hadis yang pertama ini perawinya adalah An-Nawas bin Sim'an ataupun Sam'an, kita boleh baca dua seperti yang disebutkan tadi, radhiyallahu anhu qala, iaitu pada satu hari dia datang berjumpa dengan Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi SAW. Apa yang ditanyakan dia? Dia tanya apa? Dia bertanyakan tentang al-bir dan juga al-ithm yang kita sebutkan tadi. Dia tanyakan tentang kebaikan dan juga kejahatan ataupun dosa. Jadi apa jawab Nabi? Nabi menyebutkan al-birru husnul khuluq. Nabi kata kebajikan itu ataupun kebaikan itu adalah pada eloknya akhlak. Husnul khuluq maksudnya baiknya akhlak seseorang itu. Dalam kata yang lain, kalau seseorang itu berakhlak yang baik, sebenarnya dia telah melakukan satu kebajikan dan juga telah melakukan kebaikan. Bahkan ada setengah ulama, sebagai contoh Al-Imam Daqiq Al-Ain, dia mengatakan bahawa husnul khuluq ini adalah, dia menyebutkan bahawa ianya adalah puncak kepada kebaikan. Kerana apa? Dia bawakan satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW menyebutkan Al-Hajjul Arafah, Al-Hajju Arafah. Nabi kata haji itu adalah Arafah. Kita tahu bahawa haji ini dia ada amalan ataupun orang kata tata cara yang lain. Dia ada nusuk manasik dia sendiri. Maksudnya ada tawaf, ada sa'i, betul tak tuan-tuan? Niat di miqat dan sebagainya. Tetapi bila Nabi kata al-hajj, haji itu adalah Arafah, bukanlah semata-mata yang duduk di Arafah itu saja yang disebut sebagai haji, tetapi nak mengatakan bahawa kemuncak bagi haji itu adalah pada waktu Arafah itu sendiri. Jadi ianya sama juga dengan kaedah ataupun yang disebutkan al-birru husnul khuluq. Maksudnya puncak utama bagi sesuatu kebaikan itu adalah apabila seseorang itu boleh berakhlak dengan akhlak yang baik. Baik. Kemudian Nabi mengatakan wal ithm. Tadi dah ceritakan tentang kebaikan, dan Nabi menceritakan tentang dosa pula. Apa kata Nabi? Mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dosa ni apa? Keburukan ni apa? Benda yang haka fi nafsika, benda yang orang kata taraddud. Haka ni kita boleh terjemahkan kepada kita ni terasa tak senang, kita teragak-agak. Benda tu berlaku dalam diri kita. Nabi kata wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan kita tak suka kalau orang tahu benda tu. Benda yang buruk ni bila kita buat, kita rasa tak senang hati, kita rasa bimbang, kita rasa orang kata apa, risau, tak sedar hati. Orang kata kan, benda aku buat ni, dia tak asyik terfikirkan benda tu je. Dan benda tu pada diri dia, dia akan rasa kalau orang tahu ni mampus aku, lebih kurang gitu. Dia tak suka orang tahu, dan dia tak suka benda tu tahu. Dan hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan seterusnya kita pergi kepada hadis yang kedua, dan kemudian kita lihat apa yang faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Pada hadis yang kedua, Nabi SAW telah didatangi oleh siapa? Wabisah. Wabisah ni juga seorang sahabat. Nanti kita akan ceritakan sedikit siapa An-Nawas yang tadi, perawi hadis pertama, dan juga Wabisah ni. Sebab dua perawi ni ataupun dua sahabat ni jarang kita dengar. Selalu kita dengar Abu Hurairah, Ibn Mas'ud, kan? Anas bin Malik. Tapi An-Nawas bin Sam'an ataupun Sim'an, dan juga Wabisah bin Ma'bad, ini jarang kita dengar. InsyaAllah kita akan sebutkan sedikit mengenai ini. Pada hadis yang kedua, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Wabisah ni datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi nampak dia, dan Nabi kata, Nabi mulakan perbualan dulu. Jita tas'alu 'anil bir, kau datang ni nak tanya tentang kebaikan ke? Maksudnya Nabi macam tahu apa yang dia nak tanya. Nanti kita akan bincangkan juga. Qultu na'am. Ya, Wabisah kata, ya betul Rasulullah, aku nak tanya tentang benda tu lah. Faqala istafti qalbak. Makanya Nabi SAW mengatakan kebaikan itu adalah apabila
kita memohon fatwa daripada jantung hati kita. Istafti qalbak. Maknanya kita memohon fatwa, kita memohon sesuatu, kita bertanyakan kepada diri kita. Yang mana yang hanya diri kita sahaja yang tahu apa kehendak kita. Itu yang Nabi kata. Dan kemudian Nabi katakan albir tu apa lagi? Albirru matma'annat ilaihi nafs watma'anna ilaihi alqalb. Dan bila kita bertanyakan kepada jantung hati kita, kalau benda itu memberikan itma'annat, ketenangan kepada kita, kepada jiwa kita, watma'anna ilaihi alqalb, maka itu adalah kebaikan. Maknanya kalau benda itu menenangkan jiwa kita, menenangkan jantung hati kita, maka benda itu adalah kebaikan. Wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas wa astauka. Dan adapun dosa keburukan itu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Maknanya lebih kurang pada hadis yang di atas, iaitu sesuatu yang mana taraddad, iaitu seseorang itu berasa teragak-agak benda itu di dalam dadanya, maksudnya jantung hatilah. Dan apabila kita melihat pada hadis yang pertama dan yang kedua ini, sebenarnya ianya melengkapi satu sama lain. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya antara, kalau kita lihat di dalam susunan kitab-kitab hadis, apabila diletakkan pada satu hadis dan dibawakan juga hadis yang lain di bawahnya, kebanyakannya ianya dikenali sebagai syawahid ataupun syahid, iaitu penguat kepada hadis yang di atas. Kalau siapa belajar hadis dia tahu. Maknanya hadis yang dah sebut tadi kita sebut rawahu Muslim. Kemudian dibawa juga hadis yang lebih kurang sama kaitan dengannya, tetapi diriwayatkan oleh orang yang lain. Maka itu sebagai penguat. Maknanya dalam bahasa kita katakan, kalau ada orang tu kata siapa presiden Rusia, kita kata Vladimir Putin. Kalau kita tanya orang lain pun kata Vladimir Putin juga. Tak ada orang kata presiden Rusia Vladimir Putin, tanya orang B dia kata Barack Obama. Tak jadi. Jadi maknanya bila kita tanya pada orang yang A tu dah menguatkan, maknanya dah confirm, sebab kita pun tahu, kita kenal dia ni memang orang yang boleh percaya. Lepas tu kita tanya orang-orang yang lain pun, orang lain pun cakap benda yang sama. Lebih kurang begitu kaedahnya, konsepnya. Baik. Dan disebutkan juga pada hadis yang kedua ni, hadisun hasanun rawainahu min musnadai al-imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan, kami riwayatkannya, iaitu Al-Imam Nawawi juga meriwayatkan hadis ini di dalam diriwayatkan di dalam Musnad Ahmad dan juga Musnad Al-Imam Ad-Darimi bi isnadin hasan, dengan sanad-sanadnya yang hasan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan pada hadis ini, Nabi yang seperti saya sebutkan di awal tadi, Nabi SAW menceritakan kepada kita, menerangkan kepada kita tentang albir dan juga al-ithm. Dan kita masuk kepada perbincangan yang saya sebutkan tadi. Siapakah dia yang kita sebutkan tadi sebagai perawi kita? An-Nawas bin Sam'an dan juga Wabisah bin Ma'bad. Baik, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab terjemah, tak banyak cerita tentang sahabat ini. Tetapi apa yang saya jumpa ataupun bila saya melihat kepada kitab-kitab, sebagai contoh kitab Ibn Hajar tentang sahabat tu, saya lupa apa namanya. Tadi saya ada rujuk tadi. Dan kebanyakan yang mengatakan Nawas bin Sam'an ini dia sebenarnya adalah ahli sufah. Maksudnya ahli sufah ni dia punya kategorinya ataupun dia punya orang kata apa, levelnya itu dia lebih kurang, dia sama macam Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah ahli sufah. Dan disebutkan pula Abu Hurairah adalah ketua bagi golongan ahli sufah. Maksudnya apa ahli sufah ni? Mereka ini apabila berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka ni tidak ada apa-apa sebahagiannya. Jadi mereka ini duduk di mana? Mereka ini duduk pada satu kawasan di belakang Masjid Nabawi, dan mereka berkumpul di situ, tidur di situ, makan di situ. Bahkan kadang-kadang mereka ini kalau ada makanan baru mereka makan, kalau tidak ada maka tidak ada lah. Bahkan Nabi SAW juga, kalau Nabi ada makanan, Nabi akan berkongsi dengan mereka. Walaupun Nabi susah, kalau kita baca dalam banyak kitab-kitab Syama'il dan sebagainya, kita boleh lihat bagaimana keluarga Nabi dalam satu tempoh yang tertentu, kadang-kadang tidak ada roti di dalam rumah. Nak menunjukkan bahawa kesederhanaan yang tersangat sederhananya kehidupan Nabi SAW. Bahkan tuan-tuan pernah dengar yang Nabi SAW, sebuah hadis, bila Nabi SAW pulang ke rumah,
Nabi tanya kepada Aisyah, ada makanan tak? Aisyah kata tak ada. Nabi kata apa? Tak apalah, aku berpuasa. Nak menunjukkan bahawa kalau kita lihat dari sudut dimensi yang lain, kalau kita nak katalah ini hujah orang jahat, ataupun kita kata hujah orang yang nak meruntuhkan Islam, mereka akan mengatakan bahawa Nabi SAW seolah-olah seorang ketua keluarga yang gagal. Ini golongan yang ni lah, bukan kita kata. Itu kadang-kadang menjadi hujah hadis ni kalau kita nak bincang. Sebab apa? Bagaimana seorang ketua keluarga tidak mampu untuk menyediakan makanan bagi ahli rumah dia? Baik, macam ni kalau contoh orang datang, mungkin orang orientalis ke datang kepada kita, ditanyakan tentang hadis ni, tuan-tuan rasa tuan-tuan nak jawab macam ni? Betul juga kan? Oh, betul juga. Kalau hari ni seorang ketua keluarga tidak dapat menyediakan makanan, katalah sarapan ke, makan tengah hari ke, makan malam ke, pada keluarga dia, lelaki tu dituduh sebagai apa? Macam-macam tuduhan yang diberikan kepada lelaki tu. Kalau ikutkan hadis ni, seolah-olah sebegitu. Tetapi bagaimana kita nak jawab balik? Kita boleh katakan kehidupan Nabi SAW bukan dituju ataupun tujuannya adalah untuk hanya melengkapkan hidangan pada makanan pada rumah dia. Dan benda itu tidak jadi isu pada zaman Nabi SAW. Sebab kebanyakan orang lain pun sama macam tu. Keluarga-keluarga lain, sahabat-sahabat yang lain yang lebih kurang pun begitu juga keadaannya. Susah. Jadinya untuk menyediakan makanan sarapan, itu macam kita kena ada sarapan, kena ada tengah hari, makan tengah hari, makan malam, petang-petang kena ada kudapan, orang kata. Malam-malam supper pula sebelum tidur. Ini orang-orang kita. Benda itu bukan jadi tujuan pada zaman Nabi SAW. Bahkan Nabi menunjukkan lebih daripada itu lagi. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah bersama keluarga. Dan benda itu sepatutnya menjadi fokus kita. Kerana pada zaman itu tak jadi isu pun kalau tak sediakan makanan. Orang susah semua. Dan benda itu pun orang Arab, kalau nak kata benda itu sebagai satu point untuk menjatuhkan maruah Nabi SAW sebagai contoh, benda itu mesti dikritik oleh Arab jahiliah ataupun Arab musyrik pada waktu itu. Tengok Nabi sendiri pun tak boleh sediakan makanan. Tapi benda itu tak dituduh, tak keluar pun daripada mulut orang kafir pada waktu itu. Sebab benda itu tak jadi isu pada zaman itu. Tuan-tuan, sambil kita masuk, kalaulah ada orang nak cuba nak menunjukkan, meragukan tentang credibility seorang Nabi, iaitu kita merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah jawapan yang kita beri. Nabi memberikan satu petunjuk yang lebih besar daripada itu. Macam mana nak membina keluarga yang bahagia, bagaimana nak mendidik anak ataupun generasi muda untuk menjadi orang yang soleh dan solehah. Nabi SAW mengajar bagaimana cara untuk bergaul dengan baik dengan ahli keluarga, dengan anak-anak muda, dengan anak-anak kecil, dengan orang tua. Nabi SAW mengajarkan benda itu lebih lagi daripada hanya sekadar menghidangkan makanan untuk ahli keluarga dia. Baik, kita sambung semula. Kita sebut pasal ahli sufah je tadi. Nak menunjukkan bahawa ahli sufah itu, mereka ini adalah daripada golongan yang boleh kita katakan golongan yang susah. Jadi Nawas bin Sam'an adalah salah seorang daripada baik, dan diriwayatkan juga ada lebih kurang dalam 17 hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Wabisah pula, perawi hadis yang kedua, bin Ma'bad. Beliau ini Islam pada tahun yang lewat, pada tahun yang ke-9. Maknanya selepas hijrah, maknanya dah lewat. Dan kemudian selepas dia Islam, dia terus balik ke negara dia sendiri, tempat dia asal, dan dia berdakwah di sana. Dan disebutkan, diriwayatkan bahawa beliau radhiyallahu an meninggal pada umur yang sangat tua, dipanjangkan umur dia. Dan dia ni adalah seorang yang sangat pemurah, selalu orang kata selalu menginfak ataupun memberikan sedekah kepada orang di sekeliling dia. Dan dia diriwayatkan tadi, dikatakan bahawa umurnya dipanjangkan sehingga lebih daripada 90. Nak mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada
kepada Wabisah ni. Baik, itu tentang dua perawi kita. Dan kita terus kepada hadis yang kedua. Yang mana ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dah terjemah dah tadi. Mungkin kita akan melihat sedikit apa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, yang pertama kita boleh lihat di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perincian ataupun Nabi SAW menerangkan tentang albir, tentang kebajikan ataupun kebaikan itu tadi. Dan sebab itu kalau kita lihat secara umumnya albir ini kita boleh katakan muamalah al-khuluq bil ihsani ilaihim. Iaitu apa dia? Kita melayan orang dengan cara yang baik. Kita melayan orang dengan cara yang baik. Sebab itu kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW dalam Musnad Ahmad, yang mana Rasulullah SAW ditanyakan tentang apakah itu haji yang mabrur. Apa Nabi jawab? Nabi jawab it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan wa tayyibul kalam. Bila ditanyakan kepada Nabi, apakah itu haji yang mabrur? Maksudnya bir itu tadi, perkataan yang sama, mabrur, bir, iaitu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kesannya kepada seseorang itu? Nabi kata it'amut ta'am. Kalau orang tu balik daripada haji, dia lagi banyak memberikan makan kepada orang lain. Sedekah. Itu mungkin salah satu tanda bahawa hajinya mabrur. Yang kedua, apa kata Nabi? Ifsya'us salam. Orang yang selalu bagi salam. Jumpa orang bagi salam. Dia kenal ke tak kenal, dia bagi salam. Orang muda ke orang tua, dia bagi salam. Dia mulakan dahulu. Dan dalam riwayat yang lain ditambahkan lagi dengan bercakap baik. Perkataan yang keluar daripada mulut dia ni adalah perkataan yang baik. Sama ada perkataan baik itu pada zatnya. Sebagai contoh apa dia? Zikir. Itu zikir. Itu ucapan juga, betul tak tuan-tuan? Kalam. La ilaha illallah subhanallah subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah. Itu pada zatnya benda itu adalah memang baik. Ataupun kita mengucapkan perkataan yang baik sebagai contoh di dalam perbuatan kita ataupun dalam perbualan kita. Kita panggil orang dengan gelaran yang baik, dengan orang gelaran yang dia suka. Kita cakap dengan orang yang lebih tua dengan lemah lembut. Kita juga bercakap dengan anak-anak muda, kan, dengan anak-anak kecil dengan perkataan yang baik, kan, tidak memaki hamun, tidak mengeluarkan kata-kata kesat, tidak mencaci orang, tidak mengumpat orang, tidak mengkeji orang, tidak melaknat orang. Maka itu adalah tanda-tanda bagi orang yang mendapat haji mabrur. Nak menunjukkan bahawa albir itu adalah bagaimana kita bermuamalah, kita buat baik dengan orang lain. Dan kalau kita perhatikan juga, albir ini juga kadang-kadang digandingkan dengan takwa. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Subhanahu wa taala suruh kita membantu di dalam perkara kebajikan, dalam perkara kebaikan dan juga takwa. Dan begitu juga bila digandingkan juga makanya kita katakan albir itu juga adalah dengan kita bermuamalah dengan orang lain dengan ihsan, dengan orang kata dengan cara yang terbaik. Dan bila kita sebut sebagai takwa itu adalah apabila kita melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada satu buku yang ditulis oleh Zakbar, Pendeta Zakbar. Kita punya cendekiawan Melayu kita. Nama bukunya Mencapai Keluhuran Budi. Kalau tuan-tuan boleh cari buku ni, tuan-tuan cari dan tuan-tuan baca. Yang saya jumpa itu adalah keluaran Dewan Bahasa Pustaka. Di bab yang pertama, dia menceritakan tentang apa itu tujuan beragama. Dia menceritakan apa itu kita ni beragama ni untuk apa tujuan kita. Secara umum. Bahkan dalam itu jelas-jelas Zakbar mengatakan bahawa dia cakap terang-terang. Dia kata benda inilah juga yang dituntut oleh agama-agama yang lain secara umum. Antaranya salah satu adalah untuk menjadikan seseorang itu beradab dan juga berakhlak. Kerana apa? Dia mengatakan bahawa itu adalah satu akar bagi
satu-satu agama. Dan benda ini juga diterapkan ataupun dititik beratkan di dalam Islam. Kerana apa? Kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan bahawa aku diutuskan, bu'istu liutammimal makarimal akhlak. Untuk, maknanya Nabi ini diutuskan, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang ada. Maknanya akhlak tu ada yang baik dah, tapi Islam datang, Nabi SAW datang untuk melengkapkan lagi benda tersebut. Kalau itulah tujuan Nabi SAW diutuskan, maka itulah juga adalah tujuan beragama. Sebab itu bila kita baca hadis ni, bila Nabi kata al-birru husnul khuluq, nak menunjukkan bahawa akhlak yang baik itu adalah boleh dikatakan kemuncak kepada sesuatu kebajikan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan orang yang paling banyak sekali yang masuk di dalam syurga adalah apa? Orang yang berperangai ataupun orang yang berakhlak baik. Nabi tak kata orang yang pandai, Nabi tak kata orang yang kaya, tapi Nabi sebutkan adalah orang yang berakhlak yang baik. Dan akhlak ini benda yang boleh dicapai, semua orang boleh buat. Baik tuan-tuan, dan seterusnya apa yang boleh kita ambil daripada hadis Nabi SAW adalah bagaimana kita nak mengenal kebenaran itu. Bahkan kebenaran bagi sesuatu perkara itu sebenarnya secara semula jadinya adalah fitrah kita. Sebab itu bila Nabi memberikan perumpamaan, kalau kita buat sesuatu kebajikan ataupun kebaikan itu, benda itu akan menenangkan kita. Kita rasa seronok, kita rasa tenang. Cuba tuan-tuan, kalau kita sembahyang, kita solat tuan-tuan, kita buat dengan sehabis baik dengan apa yang telah kita pelajari, yang kita tahu dengan ilmu kita. Kita buat, lepas kita solat, kita bagi salam, kita zikir. Tuan-tuan rasa tenang tak? Kita rasa itu adalah satu masa, walaupun sekejap saja, tapi ianya adalah satu masa yang sangat-sangat tenang dalam kehidupan kita. Kita duduk, kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunaikan kewajipan kita. Kita berzikir, kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah satu momen ataupun satu saat yang sangat-sangat indah dalam kehidupan kita. Kita rasa tenang, bahagia, kita dah tak fikir orang lain. Kita dah tak rasa apa. Cuba pula bila kita melakukan kesalahan. Sebagai contoh, wa na'udzubillah, kita tinggal solat ke, kita terlampau sibuk, kita buat, kita nak solat tapi kita tak apalah, nanti kejap lah. Nanti tu sehinggalah berlalunya waktu solat tersebut. Dan kita rasa bersalah tak? Kalau ada rasa bersalah, maknanya hati kita ataupun jantung hati kita tu masih lagi daripada kalangan orang yang beriman. Sebab apa? Hadis ini kita tak boleh pakai pada semua orang. Hadis ini hanya terpakai kepada mereka yang mempunyai jantung, hati dan juga niat yang soleh saja. Kalau orang yang sudah, orang kita kata apa, dia dah terbiasa melakukan kesalahan, melakukan dosa, sehingga dia dah tak rasa apa lagi dah, maka hadis ni tak terpakai tuan-tuan kepada dia. Macam mana orang kalau dia dah biasa melakukan kesalahan, ada tak dia rasa taradud lagi, dia rasa bimbang ke bila dia buat? Dia dah tak rasa dah, sebab benda tu dah mendarah daging dalam kehidupan dia. Tetapi kalau orang yang mempunyai hati, jantung hati yang suci, yang niatnya yang soleh, fitrah itu yang kita katakan dengan kebenaran itu tadi, maka dia akan rasa benda ni benda yang salah. Dan dia tak suka kalau orang lain tahu benda tu, apa yang dia buat tersebut. Tuan-tuan, dalam banyak perkara kita pun sama. Kalau kita masih ada lagi rasa yang mana kita ini, kita tak nak, orang kata apa, kita punya kesalahan ini ditahu oleh orang lain. Memang kita tak nak, tuan-tuan. Ataupun dalam bahasa yang mudah kita katakan, aib kita ini disebarkan. Kita cukup-cukup tak nak. Kalau ada lagi perasaan seperti itu, maknanya kita sebenarnya adalah daripada kalangan orang yang beriman sebenarnya. Masih lagi kita merasakan, Allah, aku buat salah. Dan lantasnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu fitrah seseorang itu, fitrah yang baik, fitrah yang betul-betul soleh dengan niat yang baik, adalah bila berlakunya perkara yang tidak baik, dia rasa tak senang hati. Dia rasa benda tu salah.
dan dia akan cepat-cepat berubah, dan dia akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun benda yang baik itu, benda itu akan menenangkan kita. Macam tuan-tuan, kita kadang-kadang kita pada kehidupan kita pun, kadang-kadang kita hirup ataupun kita bau benda yang sedap, so kita rasa seronok benda kita bau kan, kita rasa tenang. Tapi kalau kita bau benda yang tak elok ataupun bau benda yang busuk, hati kita rasa tak senang. Kita rasa aku tak boleh duduk kawasan ni, aku tak boleh duduk kat tempat yang kotor gini, aku tak boleh duduk tempat yang busuk sebegini. Lantas kita akan keluar, kita akan cari benda yang boleh menenangkan kita. Sama kaedahnya apabila dalam kita beragama. Baik. Seterusnya tuan-tuan, apa yang boleh kita ambil adalah hadis ini juga menceritakan ataupun menerangkan kepada kita tanda-tanda bagaimana untuk kita mengenali sesuatu dosa tersebut. Dan kalau kita lihat, ianya ada dua tanda. Tanda yang mana kita boleh lihat daripada sudut dalaman dan juga daripada sudut luaran. Baik. Dari sudut dalaman bagaimana? Dia sebenarnya berkait dengan apa yang kita bincangkan tadi. Dari sudut dalaman, iaitu apa yang berkaitan dengan jantung hati kita. Kalau kita merasakan bahawa benda tersebut, kalau kita buat, ianya akan mendatangkan kebimbangan kepada kita. Kita rasa benda itu menjadi gangguan kepada kita. Kita rasa tak sedap hati. Maka itu adalah satu petanda bahawa benda itu tak baik. Apa yang kita nak buat ataupun kita buat tersebut. Sebab itu, ada apa yang disebutkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia ada menyebutkan al-ithmu hizazul qulub. Maafkan saya. Dia mengatakan bahawa al-ithmu, dosa itu adalah penyakit bagi hati-hati. Apabila kita melakukan dosa, maka ianya adalah penyakit pada hati. Dan penyakit ini, banyak penyakit, jenis-jenis penyakit. Dan penyakit hati ini boleh kita rasa takut, boleh kita katakan rasa macam tadi, bimbang, anxiety dan sebagainya. Sebab itu, salah satu, bukanlah kita nak kata orang yang sebagai contoh, orang anxiety, orang yang rasa depressed, rasa tak tenang dan sebagainya ini. Sebenarnya salah satu caranya adalah dengan dia kembali kepada, orang kata kembali kepada fitrah. Dia mencari semula kepada kebenaran, benda yang boleh menenangkan hati dia, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu cara. Tapi dia kena jugalah pergi jumpa doktor, ambil ubat kalau doktor kata dah prescribe macam tu sebegini. Itu salah satu. Maknanya berkemungkinan hubungan dia dengan Tuhan mungkin ada kekurangan yang menyebabkan bahawa hati dia rasa tak tenang dan sebagainya. Kerana apa? Sebab kita tahu kalau kita berada pada jalan kebajikan, jalan kebaikan, kita melakukan segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh dan kita tinggal apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, maka kita akan berada dalam ketenangan. Baik. Dan sebab itu, tanda yang kedua ataupun tanda luaran yang boleh yang kita tahu bahawa sesuatu itu adalah benda yang tidak baik, dosa dan sebagainya, apabila kita rasa benda itu kita tak suka orang lain tahu. Kalau ada dua benda ini, kita mengalami dua benda ini, maknanya ataupun kita pernah merasakannya, maka itu sebenarnya kita dah tahu bahawa benda tersebut adalah benda yang tidak baik. Baik. Baik, seterusnya tuan-tuan, dalam hadis ini juga ada disebutkan istafti qalbak, iaitu Nabi SAW suruh tanya kepada jantung hati kita, tanya pada diri kita. Dan ini sebenarnya adalah salah satu kaedah ataupun cara apabila kita meminta fatwa kepada orang. Baik. Fatwa, kalau secara umumnya kita sebutkan fatwa itu adalah i'lam, kita menyebarkan ataupun memberitahu tentang hukum-hukum Allah. Itu adalah fatwa. Siapa yang keluarkan fatwa? Mufti. Mufti adalah orang yang mengeluarkan fatwa. Orang yang meminta fatwa disebut sebagai al-mustafti, orang yang minta fatwa. Apabila Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, istafti qalbak,
Dia nak menunjukkan pada kita, di dalam kita memohon fatwa ataupun kita meminta fatwa ataupun kita bertanya tentang hukum hakam lah senang, maka kita bukannya selalu secara lazimnya kita perlu mengikut benda tersebut. Kita boleh meninggalkan fatwa tersebut kalau kita rasa hati kita tak tenteram. Sebab tu Nabi kata istafti qalbak, dan kemudian Nabi kata albirru ma'annat ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihi alqalb. Benda itu, kalau benda itu baik, kita rasa pada hati jiwa kita yang bersih mengatakan bahawa benda itu adalah memberikan ketenangan, maka benda itu yang baik. Sebab apa? Sebagai contoh, kadang-kadang orang yang kita minta fatwa ini, dia melihat ataupun dia menjawab fatwa tersebut melihat kepada zahir. Orang tanya apa hukum-hukum sekalian, maka dia jawab gitu. Bahkan fatwa ni pun bukanlah hanya terletak pada bahu mufti saja. Kalau tuan-tuan bertanya soalan kepada ustaz, itu sebenarnya memohon fatwa juga. Sebab dia menerangkan tentang hukum ahkam Allah. Macam tuan-tuan tanya apa hukum ini, apa hukum ini. Ini sebenarnya tuan-tuan sedang meminta fatwa. Dan tuan-tuan adalah mustafti, orang yang mohon fatwa tersebut. Dan kadang-kadang soalan yang ditanyakan itu, mungkin soalan yang ditanyakan itu secara umum. Maka fatwa yang dikeluarkan itu adalah secara umum, iaitu secara zahir. Ia tidak melihat secara detail. Dan apabila sesuatu fatwa itu diberikan, maka yang dibebankannya adalah kepada siapa? Kepada orang yang meminta fatwa tadi, betul tak? Dia dah tanya, kemudian orang dah jawab. So maknanya ke atas dia untuk dia lakukan ataupun dia tidak lakukan. Dan orang yang bertanya itu adalah orang yang tahu tentang keadaan diri dia. Orang yang hanya tahu tentang, kita katakan, keadaan diri dia tu macam mana. Hanya dia je yang tahu. Kadang-kadang orang yang bertanya fatwa ni, dia tak bertanya secara detail. Kadang-kadang dia nak orang kata secara berlapik sebagainya kan. Dia tak nak cerita secara detail, tapi dia tanya hukum secara zahir. Tapi sebenarnya hanya dia sendiri yang tahu keadaan bagaimana, apa yang ingin ditanyakan. Sebab itu kita katakan tadi, seseorang itu kalau dia minta fatwa sebagai contoh, dan kemudian dah diberikan tahu tentang fatwa ataupun tentang hukum tersebut, kalau pada pandangan dia rasa aku rasa tak cukup lagi ni, dia rasa mungkin ada rasa, senang kata dia rasa tak puas hati dengan fatwa tersebut, maka dia boleh tinggalkan fatwa tersebut. Kalau fatwa tersebut tidak didatangkan dengan dalil yang khusus ataupun dengan dalil yang kuat. Bukanlah kita tanya, ustaz solat tu wajib ke? Waktu kita pula dalam hati kita, sebenarnya aku ni ragu-ragu lagi ni wajib ke tak? Itu tak kira tuan-tuan. Sebab orang dah tahu dah solat tu wajib. Dan benda itu kita katakan secara darurah, semua orang tahu. Ini kadang-kadang sebagai contoh. Sebagai contoh apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Dia kata apa? Kalau seseorang itu, dia kata dia menerima hadiah daripada seseorang. Dia bertanya kepada sebagai contoh kepada ustaz ataupun orang yang tahu tentang agama. Dia tanya, ustaz, boleh tak saya ni menerima hadiah daripada seseorang? Kalau soalan itu ditanya secara itu saja, maka ianya akan dijawab dengan boleh. Sebab hadiah, kita nak terima hadiah, tak ada masalah, betul tak tuan-tuan? Orang bagi hadiah kepada kita, kita terima. Tetapi kalau soalan itu dilanjutkan lagi, ustaz, boleh ke saya menerima hadiah? Dalam masa yang sama, saya menerima hadiah ni daripada seorang yang kaya, orang yang ada harta. Dalam masa yang sama, saya tahu kebanyakan harta dia itu dia dapat daripada jalan yang haram. Adakah saya boleh terima hadiah tersebut? Kalau ikutkan dalam isu ini, fatwa ini, boleh kita katakan kita boleh terima. Sebab kita melihat bahawa hadiah yang diterima itu adalah hadiah yang baik dan kita boleh terima. Tetapi pada sudut orang yang bertanya itu, kalau dia rasa aku ragu-ragu lah benda ni syubhah ni, maka dia boleh tinggalkan fatwa yang kata boleh terima hadiah tersebut. Sebab memang ada fatwa yang kata boleh terima hadiah tersebut, sebab orang tu dah bagi pada kita. Dan kita tak mengira ataupun kita tak melihat sebagai contoh apa yang dia telah buat tersebut. Sebagai contoh, sebelum ini ada isu orang bertanyakan, boleh tak ustaz, kawan saya ni, kita tahu dia ni suka main nombor ekor, sekali tu dia belanja gitu, minum ke makan ke, halal ke benda tu? Kalau ikutkan halal, makanan tu dah confirm lah halal, betul tak?
Duit tu macam mana? Adakah kita tahu duit itu adalah daripada sumber haram ataupun tidak? Memang dia menang nombor ekor, kita kata contoh dia menang, tapi adakah duit itu yang digunakan untuk belanja kita? Kita tak tahu. Kita hanya syak saja, betul tak tuan-tuan? Kalau ikutkan dari sudut hukum, dia belanja tu boleh, tak ada masalah. Kita boleh makan apa yang dia belanja tu. Tapi kalau kita rasa lagi, tak boleh. Dia rasa dia syak lagi. Maka pada waktu ini itulah istafti qalbak. Tanya hati kita. Walaupun kadang-kadang benda itu boleh dari sudut fatwanya, tapi kalau kita rasa benda itu tak memuaskan hati kita, maka kita boleh tinggal. Tapi kita kena tanya pada orang yang betul kan tuan-tuan. Jangan tanya pada orang kata kawan-kawan kita. Kita kena tanya, kena cari guru ataupun ustaz yang betul-betul. Orang kata kalau dalam bab fiqh ni dia adalah seorang yang faqih. Kita kenal dia, dia ni boleh jawab soalan, dia tahu tentang hukum hakam, usul fiqh dia belajar dan sebagainya. Baik. Sebab itu fatwa ini tidak melazimkan untuk seseorang itu dia ikut. Tapi dia berbezalah dalam bab fatwa ini. Ada fatwa yang dibuat untuk kemaslahatan bersama, untuk semua orang, bukan untuk fatwa itu ke atas diri dia saja. Kalau ke atas diri dia saja itu boleh. Tapi kalau fatwa sebagai contoh telah difatwakan bahawa orang kata apa, aliran ini sebagai contoh, kalau dulu ada Qadiani dan sebagainya, Syiah dan sebagainya, telah diharamkan. Kita pula rasa ragu-ragu lagi, Syiah ni nampak baik dan sebagainya dah. Tak. Itu fatwa yang diberikan ke atas kemaslahatan semua. Dan benda itu telah diambil kira daripada sudut semua aspek. Dan begitu juga daripada hadis ini. Sekiranya kita dah bertanya, yang terakhir tuan-tuan. Sekiranya kita telah bertanya kepada seseorang dan berkemungkinan kita mungkin rasa lagi jawapan yang diberikan itu mungkin tidak memuaskan hati kita, ataupun kita masih lagi terfikir benda ini. Adakah boleh kalau kita nak bertanya kepada orang yang lain, ataupun kita beralih kepada ustaz yang lain, ataupun kepada orang yang lebih kita percaya tentang ilmu tu? Boleh, tidak ada masalah. Bukan hanya semata-mata kita merujuk kepada seorang sahaja. Kalau kita merasakan bahawa kita merujuk kepada seseorang itu masih lagi tak cukup, mungkin penerangan dia itu kita tak berapa faham ke, ataupun mungkin penerangan dia itu mungkin kita minta dalil dan sebagainya, mungkin kita rasa betul ke apa dan sebagainya kan. Kita sebab kita orang yang nak tahu benda tu. Jadi kita ada hak untuk kita bertanya kepada banyak orang. Sehinggalah kita yakin bahawa sesuatu perkara yang kita tanyakan itu telah mencapai pada satu tahap yang mana kita berpuas hati dan kita rasa benda ini adalah yang benar. Sebab itu saya cakap, hadis ini tak semua boleh dipakai kepada semua orang. Maknanya orang yang betul-betul nak mencari kebenaran, orang yang betul-betul mengikut fitrah yang mana untuk mengenal kebenaran, maka orang itulah yang ditujukan berdasarkan hadis ini. Tuan-tuan? Baik. Saya rasa sekadar itu saja tuan-tuan. Mungkin yang akhir-akhir antara faedahnya seperti yang kita sebutkan tadi. Hadis yang kedua yang kita baca wabisah tadi itu nak menunjukkan mukjizat Nabi SAW. Yang mana Nabi, orang tu datang belum tanya lagi, Nabi dah kata, kau datang nak tanya tentang ini ke? Maka itu adalah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, iaitu sebagai satu mukjizat yang mana Nabi SAW tahu. Mungkin sekadar firasat ataupun, tetapi Nabi tahu apa yang ingin ditanyakan oleh seseorang. Dan itu adalah khusus ataupun satu mukjizat kepada Nabi SAW. Baik, tuan-tuan, yang terakhirnya tuan-tuan, hadis ini penutupnya adalah menceritakan tentang bagaimana jantung hati kita ini sangat berperanan penting dalam untuk kita menentukan mana satu kebaikan dan juga mana satu keburukan ataupun dosa. Sebab itu yang terakhir dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan apa? Nabi kata dalam diri kita ini ada segumpal daging, mudghah, fa idza salaha al-jasadu kulluh. Nabi kata kalau benda itu baik, maka baiklah keseluruhannya. Kalau benda itu fasad, benda itu rosak, maka rosaklah keseluruhan jasad itu. Ala wahia al-qalb. Nabi kata ketahuilah bahawa ianya adalah jantung hati kita ini. Maka ini adalah benda yang sangat-sangat penting untuk kita jaga, untuk kita rawat secara ruhiyah, secara spiritualnya. Kita perlu merawat jantung hati kita. Bukannya sekadar kita berjoging nak jaga kesihatan luaran, tak.
Itu betul juga, kan? Kena jogging juga, jaga kesihatan tuan-tuan. Dalam masa yang sama kita kena juga jaga juga kita punya roh kita. Roh ni ada makanan dia. Ilmu, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut ilmu dengan cara yang betul. Itu semuanya adalah memberikan kekuatan kepada roh kita. Baik, sekadar itu saja daripada saya tuan-tuan. Terima kasih kerana mendengar sedikit perkongsian daripada saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan melindungi kita semua. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.